Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Maksudnya, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, sesungguhnya bandingan Isa alaihi salam, Nabi Isa di sisi Allah, kamathali Adam, macam mana Adam. Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allah Ta'ala ciptakan Adam daripada turab, daripada tanah, dan kemudian Allah kata pada Adam kun fayakun. Kun, Allah kata kun, bukan Allah kata kun fayakun. Allah kata kun, jadilah, maka ia pun jadi. Maka ia pun jadi. Nak ceritanya sebenarnya Allah kalimah kun tu pun Allah tak perlukan untuk jadikan, tapi nak bergambarkan kat kita bagaimana mudahnya kebesaran Allah. Maksudnya macam dalam bahasa kita, just like that, macam tu lah. Macam tu lah mudahnya Allah nak ciptakan. Jadi Isa bukan anak Tuhan. Kemudian Allah kata, kerana dia macam Adam, Adam juga tak ada bapa, tak ada mak, Allah boleh ciptakan. Bukan kerana dia tak ada bapa maka dia telah menjadi anak Tuhan. Adam bapa pun tak ada, mak pun tak ada. Kalau patutnya dia anak Tuhan, Adam lagi patut jadi anak Tuhan. Kemudian Allah kata, Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu daripada Tuhanmu. Ini dalam surah Ali Imran. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, kamu jangan termasuk di kalangan orang yang ragu-ragu. Kemudian Allah kata, faman hajjaka fi, sesiapa yang berhujah, duk bertengkar, duk berbahas dengan kamu wahai Muhammad fi, mengenai isu Isa ini, isu Nabi Isa ini, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau ada orang yang nak berbalah juga, dok kata juga Isa anak Tuhan atas alasan dia bapa tak ada, maka jemput mereka, panggil, ta'alau, sila. Nad'u abna'ana wa abna'akum, jemput semua anak pinak hampa, anak pinak
Kami panggil semua anak pinak kami, Nabi bawa semua anak pinak Nabi. Orang ni kalau nak mati seorang dia berani, nak mati sekeluarga dia tak berani. Dia sayang keluarga dia. Ni ayat mubahalah, ni ayat mubahalah. Panggil semua anak pinak kami, aku panggil semua anak pinak aku dan kau panggil semua anak pinak kau datang. Kamu Kristian. Ini Nabi challenge Kristian Najran. Kamu jemput, aku jemput semua anak pinak aku, kamu jemput semua anak pinak kamu. Aku panggil semua isteri-isteri kamu panggil semua isteri-isteri kamu. Ni rahib-rahib Kristian ni. Kamu bawa diri kamu semua, aku bawa diri aku, kamu bawa diri kamu semua. Summa nabtahil. Kemudian kita bermubahalah. Kita sumpah laknat atas nama Allah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, dan kita jadikan laknat Allah di atas orang-orang yang berdusta. Kristian Najran dijemput, ingat mereka nak datang, kemudian mereka tak datang, mereka belah. Kerana mereka takut untuk menjadikan laknat Allah atas diri mereka. Ayat ni di samping cerita mubahalah, dia menceritakan bahawasanya Nabi suruh orang Kristian sumpah dengan nama Allah. Tak suruh Kristian sumpah dengan Nabi, dengan Jesus. Kalau tak ada nak sumpah kena tangkap, tak ada mubahalah. Jadi asal di dalam agama, orang Kristian boleh sebut Allah. Kalau dia nak semayang, dia sebut Ya Allah, tak ada masalah. Pergi ke gereja Jordan, Allah lah dia sebut. Gereja Lebanon, Allah. Arab sejak dulu, sebelum Nabi dan selepas Nabi. Di Mesir, Qibti, Kristen Qibti, Coptic, Kristen Qibti, mereka sebut Allah. Masya Allah, insya Allah. Pasal mereka orang Arab. Melainkan kalau mereka main ke Malaysia, mereka tak pasal sebut insya Allah God. Pasal dia tak boleh. Masya Allah God. Pasal, kalau Masya Allah kena tangkap. Maka pada asalnya, ini hukum asal, orang Kristian dan bukan Islam boleh tak sebut Allah? Boleh. Kalau orang bukan Islam tanya kita, siapa Tuhan saya yang sebenar? Kita bagi tahu dia Tuhan yang sebenar siapa? Allah. Kita tak boleh kata Tuhan yang sebenar saya lain, awak lain. Kita semayang, kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam, bukan rabbil muslimin, Tuhan orang Islam, Tuhan semesta alam. Campur semua. Seluruh dunia ini memang orang, maksudnya di negara orang Islam, di Arab, tidak pernah timbul isu orang bukan Islam nak panggil Tuhan Allah. Tak pernah timbul. Bahkan kita patut galakkan mereka panggil Allah, daripada mereka panggil Rama, mereka panggil Jesus. Kalau mereka nak refer to the supreme being, to the necessary being, zat yang mesti wujud, zat yang maha suci, oh my God, kalau dia kata oh Allah, bagus mereka kata oh Allah. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil ard min ba'di mautiha la yaquluna Allah qul alhamdulillah. Jika mereka tanya jika kamu tanya mereka siapa yang akan menurunkan hujan daripada langit, yang menghidupkan bumi dengan hujan itu setelah ia mati, mereka orang-orang kafir itu menjawab Allah. Maka kamu sebutlah alhamdulillah, kamu mengaku pun Allah, tapi kamu kafir juga. Quran encouraging mereka, galakkan mereka untuk panggil Allah, encourage mereka panggil Allah, galakkan mereka panggil Allah. Maka bila kita tahu hal ini, dia adalah non issue.
kepada seluruh dunia ni. Ia juga tidak menjadi isu kepada di Sabah dan Sarawak. Ini kena dengar pergi habis. Saya nak cerita. Di Malaysia pun asalnya tak jadi isu sangat. Cina Kelantan kata insya-Allah. Lagu beberapa negeri pun ada perkataan Allah. Selangor, saya ingat Johor, Terengganu, ada perkataan Allah yang dinyanyikan oleh Muslim dan non-Muslim. Topi polis dan tentera ada tulis Allah. Semua pakai. Kanang anak langkau pun pakai topi yang sama. Kalau kata orang bukan Islam tak boleh guna Allah, dia guna tak atas kepala terus. Sejak lama dah. Non-issue. Kemudian sebab itu bila benda ni ditanya kepada negara, isu ni keluar di seluruh abang Arab heran. Pasal apa tak boleh? Sejak zaman Nabi, sebelum Nabi memang, dan logiknya pun mereka pun sebut Nabi Isa, kita sebut Nabi Isa. Kalau kita nak ban Nabi Isa pun kita kena ban apa? Dan tentu Allah ada kat depa, pasal depa pun daripada sumbernya daripada Allah. Cuma kita percaya mereka telah menyeleweng. Tentu mereka sebut sebelum daripada Nabi Muhammad datang, mereka sebut dah. Yahudi sebelum mereka lagi. Yahudi sebut Yahweh, Elohim, kemudian seterusnya. Kemudian bila diterjemah dalam Arab jadi Allah. Kemudian Kristian. Kemudian datang Islam. Sebab itu Allah bila sebut tentang puasa, apa Allah kata? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti mana Allah fardukan puasa pada orang sebelum daripada kamu. Artinya Yahudi dan Kristian tahu tentang puasa. Jangan kita heran. Yahudi tak boleh puasa. Kalau duduk kat Malaysia tak kita takut keliru dengan puasa orang Islam. Ataupun orang Kristian jangan puasa, takut keliru dengan puasa orang Islam. Allah kata kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Non-issue. Okey. Bila benda ni mai ke tanah Melayu, di Sabah dan Sarawak pun dah lama mereka sebut Allah. Tapi bila mai ke tanah Melayu, Semenanjung ada satu isu yang sangat lain daripada dunia ni. Maksudnya, iaitu orang Melayu memang tak biasa tengok depa upacara sebut Allah ni. Di tempat lain mereka biasa. Lalu orang Melayu bantah. Mereka bimbang kalau Kristian sebut Allah, depa sebut Allah, anak-anak orang Melayu daripada pergi ke masjid keliru pergi ke gereja. Sebab iman orang Semenanjung lebih lemah daripada orang Sabah dan Sarawak. Secara logik lah. Lepas Sabah dan Sarawak dah kata tak ada isu, kita isu di sini. Jadi maka tak dibenarkan. Dan kemudian ada persoalan. Di samping itu ada persoalan lain, kerana kenapa Kristian Herod itu sendiri nak gunakan dalam Malay version saja, yang gunakan Allah tu dalam edisi Melayu je. Kenapa tak guna dalam English? Dan juga kalau dia ada edaran gereja di dalam bahasa Cina dan Tamil, kenapa tak menggunakan Allah? Kenapa nak gunakan hak dalam edisi Melayu je Allah? So ada satu persoalan yang timbul. So macam ada hidden agenda, macam ada malafide, macam ada satu niat tak apa betul, dan macam nak ada satu provokasi. Maka kalaulah pihak kerajaan membuat suatu peraturan tidak boleh digunakan nama Allah dalam bentuk provokasi, kerana itu boleh mencecaskan keharmonian beragama di Malaysia ni, sesuatu yang boleh diterima. Tapi kalau kata Allah ni bukan Islam, tak boleh sebut sama sekali, tak boleh panggil Allah ni hak eksklusif orang Islam, itu tak betul. Tuan-tuan faham isu ni? Itu tak betul. Dia bukan hak eksklusif. Mai satu orang daripada negeri hak roboh surau tu, dia kata bahawa saya jadi murtad terus. Siapa yang benarkan orang sebut Allah? Murtad habislah orang Islam kat dunia ni. Maka ini kita kena tahu untuk mengukur isu.
Isunya bukan hak geng-geng kat spanduk tu. Allah eksklusif untuk orang Islam. Allah hanya hak orang Islam. Semua itu tak betul. Allah boleh disebut oleh semua orang. Kamu juga yang pernah akan mereka sebut sejak sekian lama. Habis itu apabila sampai lagu Allah selamatkan Sultan, macam sebagai lagu tang dia kena sebut Jesus lah. Jesus selamatkan Sultan. Mau hak ni sebut Rama selamatkan Sultan, hak ni sebut Buddha selamatkan Sultan. Kalau dia sebut, lepas nyanyi kena tangkap. So ada orang telah pergi cross the line. Dia telah kata tak boleh sebut Allah. Kita tak bersetuju. Dan kita juga tidak bersetuju untuk orang bukan Islam provoke masyarakat Islam dengan isu Allah. Pergi ambil Allah, pergi bubuh dekat tokong dia, kita tak bagi. Tapi kalau seorang sebut Allah, merujuk kepada zat Allah, the supreme being, merujuk kepada zat yang tak boleh tidak, wajib wujub, kitab lama kata the necessary being, yang pasti wujud Tuhan itu, maka itu tidak menjadi masalah. Kita dah tegas daripada dulu. Undang-undang untuk elak provokasi tak apalah. Jangan kata orang tak boleh panggil Allah. Allah hanya hak orang Islam panggil. Ini tak betul. Tapi orang bukan Islam tak boleh provoke untuk panggil Allah. Itu betul. Dan tidak boleh ada malafide, niat yang buruk menggunakan isu itu untuk timbulkan provokasi di kalangan orang Islam. Itu betul. So saya nak jelaskan nuktah itu sikit, supaya orang Arab melancong, tak payahlah sebut Masya Allah ataupun Insya Allah. Kalau di Kristian Mesir dia dia tak boleh kata Insya Allah, Insya Allah. Dia boleh kata Insya Allah. Nama Allah Azza wa Jalla yang berikutnya sebelum kita masuk ialah Al-Qarib. Al-Qarib. Al-Qarib bermaksud Allah yang sangat dekat. Allah tu ya Qarib, kita boleh panggil ya Qarib, yang sangat dekat. Allah tidak jauh. Quran menyebut fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Kamu beristighfarlah kepada Allah, minta ke Allah. Thumma tubu ilaihi, kemudian kamu bertaubat kepadanya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribun mujib, dekat dan mujib, dan menyambut seruan. Yang tu dia panggil qiran dalam sifat Tuhan. Ada orang yang dekat tapi dia tidak menyahut seruan. Dia tidak menyahut seruan walaupun dia dekat dengan kita. Kawan kita mungkin duduk dekat dengan kita, tapi dia tidak menyahut seruan kita. Kita minta tolong, dia tak tolong. Hang ni kata aku jumpa siang malam duk minum selalu, tapi tak boleh kau nak tolong aku. Dia tak, minta maaf aku tak boleh tolong hang. Dia dekat tapi dia tidak mujib. Allah qaribun mujib. Ia dekat dan ia menyahut seruan. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku dekat dan menyahut seruan. Dan kita sebut apabila bulan puasa, kita selalu baca firman Allah Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku,
fa inni qarib, sesungguhnya aku qarib. Maksudnya sesungguhnya aku dekat. Asalnya dalam struktur ayat dia macam patut bunyi macam ni lah. Faqul fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau wahai Muhammad tentangku, katakanlah aku ini dekat. Tapi perkataan katakanlah Allah buang. Terus jawapan tanpa ada katakanlah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya engkau tentangku, sesungguhnya aku dekat. Tak ada perkataan katakanlah. Sebab kata para ulama mufassirin, kerana Allah ingin memberitahu betapa dekatnya Allah tu, sampai perkataan katakanlah tu pun buang. Jawab tu pun dekat dah. Betapa pantas dia jawab. Fa inni qarib. Tak ada kata bagi tahulah, bagi tahu pun tak mahabak. Fa inni qarib. Terus dandan jawab orang tu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menyahut seruan orang-orang yang berdoa. Apa maksud Tuhan dekat? Ayat ni hurai. Dekat maksudnya aku menyahut seruan doa orang-orang yang berdoa. Tapi Tuhan bagi syarat, falyastajibu li. Mereka hendaklah menyahut seruanku. Mari kat wal yu'minu bi, dan beriman denganku. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Allah bagi tahu Allah dekat. Sambut apa yang aku bagi tahu, beriman dengan aku bagi semua yang kau minta. Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ali bin Abi Talib dalam riwayat apabila ditanya Ali bin Abi Talib, kam bainas samai wal ard. Ini dalam riwayat Ibn Asakir. Kam bainas samai wal ard. Berapa jauh antara langit dan bumi? Orang zaman dulu tak tahu langit dengan bumi jauh mana. Dia tengok langit. Setengah orang ingat langit dekat. Dalam cerita hikayat Merung Mahawangsa, hak dibaca di sekolah-sekolah dulu. Siapa baca doa Merung Mahawangsa tu? Cikgu baca Merung Mahawangsa. Hikayat tipu itu. Tapi dia Merung Mahawangsa banyak benda kan. Dia pergi langit lautan, langit lapis laut, banyak lapis langit dalam hikayat Merung Mahawangsa. Dia langit perak, langit apa langit lagi. Karena orang dulu tak tahu. Setengah orang ingat dia lastik kena langit jatuh turun bawah. Langit tak boleh tahu betapa. Sehingga hari ini tak manusia tak boleh tahu di mana kesudahan. Jauh sebahagian bintang yang cahaya dia kita tengok 8 bilion tahun baru cahaya dia sampai kat kita. Cahaya yang pantas tu, kita buka torchlight di sini sampai di sana cepat, bilion tahun cahaya tu baru sampai kat kita. Nak cerita jauh lah. Jauh. Luas mana langit Tuhan tak tahu. Pantas mana malaikat Jibril, bila soalan ditanya terus dia sampai di sisi Nabi. Masya Allah, sangat pantas. Kerana time and space, masa dan ruang milik Allah Azza wa Jalla. Ini orang mengaji tentang fizik. Sebab itu kita selalu mengukur ruang, tetapi ruang itu sendiri ciptaan Tuhan. Dia mendekatkan. Sebab itu kita doa kepada Allah Azza wa Jalla bila kita nak bermusafir. Kita kata apa? Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wal taqwa wa min al-amali salihi ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha wa twi 'anna bu'dahu. Ya Allah, mudahkanlah musafir kami ini dan lipatkanlah kejauhan dia. Dia jauh tapi lipat pergi dekat. Doa mustajab. Ada doa maksur apabila kita doa musafir. Ali bin Abi Talib, dia pun tak tahu, saya rasa jauh langit dengan bumi. Tapi kalau tanya Syiah, Ali tahu lah.
Syiah kata Imam Syiah mengetahui segala yang bergerak, zarah-zarah yang bergerak di alam semesta, semuanya apa yang akan berlaku dari jutaan tahun yang lepas dan yang akan datang, semua diketahui oleh Imam Allah. Kalau imam dia tahu semua, imam dia tak ada mati terbunuh lah. Orang tanya Ali bin Abi Talib, jauh mana langit dan bumi? Ali kata da'watun mustajabah. Jarak dia, hak paling dekatnya doa yang mustajab. Walaupun jauh langit dengan bumi, tapi kalau Tuhan mustajab doa, lah ni minta, lah ni dapat. Walaupun kita angkat tangan, ya Rab, langit sangatlah, Jibril jauh, tapi Ali kata dekatnya, sedekat doa yang mustajab, sedekat doa yang mustajab. Ini makna Allah itu qarib. Daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi, idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna. Bila kami bersama dengan Nabi, bila kami naik ke tempat yang tinggi, kami pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Kami pun takbir, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bila naik ke tempat tinggi, Nabi SAW kuat suara, irtafa suara kau, la ilaha illallah, Allahu akbar, naik bukit. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai manusia, tenangkan diri kamu. Nabi kata, yakni jangan kuat sangat suara. Fa innakum la tad'ul asam wala ghaiba, kamu tidak menyeru pihak yang pekak dan ghaib. Innahu ma'akum innahu sami'un qarib, dia bersama dengan kamu, dia mendengar dan dia dekat. Jadi kita bangkit tengah-tengah malam nak doa, ada tempat yang kita Nabi suruh angkat suara, seperti tahmid, seperti takbir hari raya ni, kita angkat suara. Dalam riwayat ada 2 kali riwayat, ada diperlih daripada mau dua saja, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, 3 dia tak mau. Kita 3 di sini kerana dalam riwayat bunyi 2. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, setelah dia membentangkan riwayat-riwayat tentang takbir, dia kata hakikatnya kita disuruh bertakbir, dan macam-macam jenis takbir, sahabat takbir. Apa-apa pun asalkan membesarkan Allah Ta'ala, mengandungi makna takbir, maka dibolehkan. Takbir. Maka oleh kerana syiar kaum muslimin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun takbir. Dalam perjumpaan ramai-ramai macam ni, takbir. Sekali nak habis kuliah, Haji Samad jadi tekong, takbir lagi sekali. Kerana berhimpun kaum muslimin pada hari-hari tasyrik, maka kita pun takbir. Tempat ini Allah Ta'ala suruh kita angkat suara, kerana dia menzahirkan syiar, supaya nampak kebesaran Allah Ta'ala dan kekuatan agama. Tapi ada tempat Tuhan tak suruh kita angkat, kita tak payah angkat. Bangun malam-malam seorang, kita salat, kita tak payah pakai speaker sampai kacau satu kampung. Habang kita duduk main tahajud. Agama tak suruh orang baca Quran dalam masjid kuat. Nabi ada pun Nabi larang, kacau oleh semayang. Dalam hadis riwayat Abu Daud, ni dia nak semayang tahajud di masjid, bubuh speaker. Hang padan dengan hak duduk dalam rumah, dalam masjid tu sudahlah. Nu nak suruh orang bangun tahajud ni, ikut dia lah. Dia nak bangun, dia bangun. Bukan wajib. Mungkin orang tak boleh bangun, perempuan haid dia tak boleh bangun.
Mungkin ada perempuan nak menyusu anak. Al-Imam Ibnul Jauzi kritik manusia pada zaman dia yang pagi-pagi subuh sebelum masuk waktu duk baca Quran dan duk bertahmid kuat di menara-menara masjid. Kata dia itu mengganggu orang lain, dilarang oleh agama. Dan Ibnul Jauzi terbiasa, dia kata termasuk dalam talbis iblis, yang tu termasuk dalam kerja iblis. Talbis iblis maksudnya iblis telah tipu, dia jadikan benda yang jahat zahir dalam rupa yang baik. Tu talbis, izharul batil fi suratil haq, menzahirkan yang batil dalam wajah kebenaran. Sebab tu ada kitab Talbis Iblis, Melayu terjemah apa dah? Belitan lah, Belitan Iblis. Tapi Imam Ibn Jauzi dia balun suruh. Bukan Ibn Qayyim, Ibn Jauzi lain. Dia Hambali juga. Dia Asy'ari, dia mazhab Asy'ari. Asy'ari di kalangan Asy'ari. Yang Ibn Qayyim ni dia Salafi. Kedua-duanya imam jalil mulia. Nabi kata jangan kat seorang. Sebab tu kita jangan pagi-pagi semayang subuh. Tak payahlah. Pulau Pinang buat keluar tu betul dah. Hak betul tak ikut pula. Jangan pasang speaker ni. Dia kata habis tu sekali orang tak dan semayang, mai orang semayang dah. Sebab tu semayang subuh disuruh buat 2 kali azan. Hak tu tak mau habaq. Azan yang pertama bangkit pakai baju semua. Kadang-kadang orang dia semayang tahajud, dia semayang di rumah dia dulu apa tapi tak apa, siapa dandan, siapa tak dan tak dan. Kita nak pergi gerak, mungkin orang tepi masjid, mungkin non muslim, kita tak wajib kejut depa nak semayang. Kita tak wajib kejut depa semayang. Pada zaman Nabi speaker tak ada. Pada zaman Nabi speaker tak ada. Naik atas menara bang. Cuma zaman tu oleh kerana tidak ada pencemaran bunyi. Tahu tuan-tuan? Tuan-tuan kena bayangkan zaman dulu. Tuan-tuan yang lebih dulu ke, Geng Panjang and the gang. Jangan lama. Zaman yang mana bunyi tak banyak ni, kereta-kereta tak banyak. Pencemaran bunyi ni kadang-kadang kita tak dengar, tapi bila dia cemar bunyi di kata dunia, di mana tempat dia pendengaran kita tak jelas. Kan? Apabila pencemaran tak ada, macam tengah malam tempat padang pasir, negeri yang ni disunyi. Apa pun jauh ujung kampung pun bunyi suara kita dengar. Bila orang bang di menara dengar. Sekarang pencemaran bunyi memang tak dengar. Memang tak dengar. Zaman tu itu kelebihannya. Nabi SAW tak bagi sahabat angkat. Nabi kata kesian pada diri kamu dan kamu bukan doa kepada Tuhan yang peka. So tuan-tuan, kalau ada aktiviti di masjid-masjid mana-mana, hadap pergi jerit tengah malam, tak usah terlibat. Semayang sendiri ya. Hatta pada bulan puasa kita tak perlu terlibat. Semayang tahajud berjamaah tu sendiri taklah salah. Nabi pernah buat dengan Ibnu Abbas. Tapi kacau satu kampung tu salah. Setengah orang nak berzikir satu kampung. Subhanallah, alhamdulillah, satu kampung. Entah zikir entahlah. Entah zikir entah. Dan tu tak kira orang tarekat hadap pergi melompat satu kampung dengar. Lompat. Lah ni dia jadi syok. Kan? Dia jadi agama jadi macam mana? Jadi syok, macam-macam orang nak keluarkan produk baru, produk lompat, produk jampi, anai-anai. Kadang-kadang bohong ni terlebih bohong jadi lucu. Ada satu ayat jampi baru saya tengok ni lah internet. Ayat apa?
Ayat jampi ni dibaca 7 kali Quran, khatam Quran. Dibaca juga surah Fatihah. Dibaca qul huwallah. Qul huwallah Fatihah dalam Quran tu. Dah hafal baca Quran, tentulah baca Fatihah. Dibaca qul huwallah, macam seakan-akan qul huwallah, Fatihah, apa ayat kursi ni ayat lain. Dia duk ingat Quran tu ayat ni main ayat lain. Kalau tuan-tuan pergi negeri Arab, zaman saya duduk di Jordan dulu, ada ni apa? Ikan nampak tak tu, ikan ni saya ingat main daripada Brazil lot ke Argentina. Ikan daripada negeri Amerika Selatan ni. Jual di negeri Arab, dia lama ikan tu pun ikan beku lah. Dia balut dengan plastik. Dia tulis kat ikan tu, mazbuhatun ala tariqatil islamiyah. Ikan ini disembelih mengikut syariat Islam. Ikan ni tak perlu sembelih. Tapi bila hang hafal kata hang sembelih, hang bohong. Boleh orang tak kata hang bohong, orang tahu kata hang bohong. Agama jual lelong murah-murah. Antara makna qarib ialah makna bahawasanya Allah itu dekat kepada mereka yang bertaubat dan kembali kepadanya. Seperti ayat yang kita baca tadi, fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Beristighfarlah kamu, taubat kepadanya, kepada Allah, sesungguhnya Tuhanku itu dekat dan dia menyahut doa orang-orang yang berdoa. Nabi SAW sebut dalam hadis lain, Allah ni dekat. Dia jauh bila orang tu jauh. Benar? Manusia ni saya sebut pada musim haji kan. Lah RTM baru ni pun saya sebut. Memang hakikat manusia ni, Allah ni dekat dengan kita. Tapi Allah kita tak boleh tengok. Tak boleh nampak. Kau ada tu syekh tarikat duk kata dia tiap malam duk jumpa Tuhan, tu ikut dia lah. Di Syria negeri kena bom. Di Syria dulu ada seorang saya dengar syekh saya cerita, ada seorang Syekh Rejab. Syekh Rejab, Tok Syekh dia tanya, nama dia Syekh Rejab, "Madza ra'aita fi manam ya Syekh?" Syekh ni, Syekh dia Syekh kat ni, Syekh besar, dia Syekh kecil. "Apa yang kau tengok dalam mimpi kau malam tadi?" Dia kata, "Ra'aitullah azza wa jalla." Aku mimpi tengok Tuhan, Allah Taala. Anak murid hak ramai-ramai ni Allah tak kira lah. Kaifa wajhullah? Macam mana rupa Allah? Wajhullah tamam mislu wajhi syekh. Wallah wajah Allah Ta'ala sebiji macam muka syekh. Yang lain buat Allah teratur lah. Kalau dah tolol tak payah buat apa. Ada Allah Ta'ala sama dengan muka Tok Syekh dah. Allah Ta'ala ni dekat. Tapi manusia tak boleh tengok Allah Ta'ala dan tak boleh melakukan sebarang imajinasi tentang Tuhan. Kata Ibn Taymiyah, wa minal imanu bihi an nu'mina bihi kama wasafahu nafsuhu min ghairi tamthili wala takyifi wala ta'til. Walaupun ada khilaf pandangan Ibn Taymiyah tahan ni, tapi part yang disebut tu betul, iaitu iman kepada Allah itu kita beriman min ghairi takyif, dengan kita tak membagaimanakan Allah, wala tamthil, menyerupakan Tuhan, kerana Allah itu laisa kamitslihi syai', Tuhan tak sama dengan apa-apa. Tapi oleh kerana manusia ni dia rindukan sesuatu. Bila dia rindukan sesuatu, dia nak tengok.
Kita rindukan kekasih kita, mak kita, ayah kita. Dia tak ada. Kita pergi tengok rumah dia. Kita pergi tengok tengok peninggalan dia, barang dia, sapu tangan bekas laksa dia bagi pun kita simpan. Sebab kita rasa itu ada hubung kait dengan dia. Benda hak dia suka, bila ayah kita, mak kita dah tak ada, isteri kita ataupun suami kita, hak dia suka tu kita tak usah kacau lah. Hak ni dia sayang dulu. Kita tak mau. Sebab kita rasa ada hubung kait dengan dia. Sebab tu cerita Laila Majnun, Laila gila. Majnun tu gila. Ada orang pun nama anak dia Laila Majnun. Gila anak dia. Apa nama? Laila Majnun dengan Qais dan Laila cerita Romeo dengan Juliet lah. Ni Shakespeare punya. Tapi ni edition dulu Arab dah ada Laila Majnun. Dia kata marartu bidari Laila. Aku lalu di perkampungan Laila. Qais kata, aku pegang semua dinding-dinding kampung. Dia kata wa ma hubbud dari syarafat qalbi walakin hubba man sakana diyar. Bukanlah rindu kepada bangunan itu yang cintakan bangunan itu yang merindukan hatiku, tapi cintakan orang yang duduk di dalamnya. Yang cintakan kepada Laila. Kan? Macam kita, macam orang cinta kan. Benda apa ada baki kawan tu insan. Oleh kerana dia ada unsur tu. Unsur dia nak sesuatu yang berhubung dengan pihak yang dia cinta. Allah memberikan limpah kurnianya. Apa limpah kurnia Allah? Allah pilih suatu tempat untuk kita. Tempat yang Allah pilih itu Allah limpahkan kurnia. Mekah, Madinah. Mekah, apabila kita pergi ke Mekah, kita dapat rasa macam kita dekat dengan Allah. Bukan kerana Allah duduk di situ, tidak juga kerana Kaabah itu menyerupai Allah Jalla wa'ala, tapi kerana itu ada tempat limpahan kasih. Limpahan kasih. Maka Islam menentang berhala, tetapi dia meletakkan sesuatu yang mendekatkan perasaan manusia, supaya manusia dapat rasa Tuhan yang dekat itu qarib, dekat. Untuk dia rasa dekat. Dan manusia hakikatnya dekat dengan Tuhan. Kemarin kita jauh, hari ini kita boleh rasa dekat, walaupun kita duduk di satu tempat yang sama, dengan kita menghubungkan dengan Tuhan dengan ibadah. Sebab itu bila orang taubat, dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Bila mungkin minggu lepas, bila masuk bulan puasa, kita baca Quran, kita puasa, kita solat, perasaan kita rasa dekat. Kita rasa macam kita nak minta apa pun Tuhan nak bagi. Tapi bila kita ada serabut, pergi kot tu, kot ni, kita sendiri rasa, doa ni Tuhan bagi tau. Kita rasa. Sebab jiwa kita tahu kita jauh daripada Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, idza taqarraba 'abdi minni shibran, Nabi SAW dalam hadis kursi, bila hambaku mendekati aku satu hasta, taqarrabtu minhu zira'a, aku akan mendekatinya satu bila hamba aku dekat sejengkal, aku mendekatinya satu hasta. Wa idza taqarraba 'abdi zira'an, kalau hamba aku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'a, aku dekat dengan dia satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwala, bila dia datang kepada aku di dalam keadaan berjalan, aku pergi kepada dia dalam keadaan berlari. Bukan maksud ini simbolik. Maksud Allah Jalla wa'ala, apabila hamba je mula je dekat dengan dia lebih pantas dekat dengan hamba. Tak ada cerita aku cuba dekat dengan Tuhan tapi Tuhan jauh pada aku. Tak ada. Mother Teresa kata dia rasa dia jauh, dia dekat dengan Tuhan, dia rasa dia jauh. Dia hantar surat-surat dia kepada Pope
Dia bagi tahu bahawasanya sepanjang dia beribadat cuba mendekatkan pada Tuhan, dia rasa kosong dan dia rasa Tuhan tidak dekat dengan dia. Tuan Mother Teresa, dia devoted hidup dia keseluruhannya, dia wakafkan hidupnya untuk agama Kristian. Tapi dia tulis surat dan majalah Times keluarkan surat dia bahwasanya dia kata dia rasa dia tak jumpa Tuhan. Sebab address tak betul. Dia hantar tempat lain. Dia nak pergi Mekah, dia hantar tempat lain. Address kena betul. Address yang betul ialah akidah yang sahih. Bila akidah itu sahih, ibadah itu betul, manusia rasa dekat dia dengan Allah. Segera dia boleh dekat. Tapi kalau akidah percaya kok kubur tu, kok wali ni, dia rasa jauh. Berapa kubur wali dia pergi, saya jumpa, saya kenal hamba Allah, seorang artis, saya sebut nama dia. Jumpa dia cerita, dia kalau ada duit, dapat duit dia akan pergi ke Indonesia, ke Cyprus, ke banyak negara untuk pergi cari kubur wali-wali. Dia nak pergi doa kat sana. Tengok apa yang dapat? Itulah kata, hajat dia tak dapat lagi, dia nak pergi cari kubur wali lain pula. Kesian. Cari Tuhan tak jumpa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Tuhan dekat. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Tuhan lebih dekat kepadamu daripada urat tengkukmu sendiri. Pergi cari kat kubur wali buat apa? Sebab apa? Tidak memahami makna qarib. Makna qarib. Bila akidah tak betul, semua masalah. Sebab itu benda perkara yang pertama dalam pengajian yang kita nak pergi mengaji, bagi betul akidah tauhid kena betul. Address kena betul. Kemudian barulah kita akan melihat kepada makna yang benar dan akidah dan doa yang mustajab di sisi Allah. Iblis ni walaupun dia memang kufur laknat, tapi masa hari dia minta kat Tuhan supaya panjang umur dia. Dia minta tu address betul. Dia bukan ada pergi minta kat Tok Wali suruh wali. Dah. Dia direct dia minta kat Tuhan. Iblis lebih tahu dalam cerita tu, lebih daripada hak duk pergi cari kubur ni, kubur tu. Ni ada satu mana mati dekat Indonesia. Hak mati tu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita tak tahu cerita dia. Tapi hak duk hidup ni macam-macam pergi buat tu kubur. Brelwi 786 nasi kandak punya geng. Tak tahu 786 nasi kandak ni dia kata bismillah. Saya tahulah simbolik yang dia cerita tu. Tapi tuan-tuan pergi ke India 786 geng Brelwi. Kubur, Masya Allah, bubuh wangi di kubur, bubuh bunga kat kubur. Time semayang, pergi semayang. Bila nak berdoa, pergi kubur. Dia rasa dia jauh dengan Tuhan. Dia kena ada orang tengah. Orang kata apa? Sembah kubur? Tak sembah kubur. Kita jauh dengan Tuhan. Sama dengan jawapan musyrikin Mekah. La na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah berhala. Kami nak bagi mereka dekatkan kami dengan Tuhan saja. Kita jauh. Akidah yang salah. Qarib, Allah Azza wa Jal qarib juga bermaksud Allah Ta'ala itu mengetahui segala hal keadaan hamba. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Tuhan bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan banyak lagi makna qarib yang disebut oleh para ulama tentang Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu nama Allah. Sebab itu bila kita nak doa, kita boleh doa ya qarib. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mughirah ni Syiah marah sungguh kat Mughirah ni. Jumpa ada. Saya saja nak sebut sikit nama Mughirah. Mughirah sahabat Nabi, dan kita tak ada masalah dengan sahabat Nabi. Dan Mughirah ni dia di pihak Bani Umayyah. Sebab tu pasal kita ada isu Syiah, bila sebut nama Mughirah, Syiah tak puas hati. Dan kita tahu bahawasanya yang tikam Sayyidina Umar, Abu Lu'lu' tu, dia adalah gulam Mughirah bin Syu'bah. Dia adalah budak ataupun dia adalah hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Projek bawa pendatang asing masuk ke Madinah ni sebenarnya Sayyidina Umar tak suka. Tapi projek ni, kontrak ni yang duk buat adalah Al-Abbas. Jadi ramai orang luar ni duk masuk melalui Al-Abbas. Buah ni macam dia menega sikit lah. Jadi orang luar banyak masuk ke Madinah. Salah seorang yang masuk itu ialah Abu Lu'lu'ah, yang kuburnya dirayakan di Iran kerana berjaya membunuh Umar bin Khattab. Kubur dia itu disembah di Iran. Dia adalah ghulam, budak kepada Umar bin Khattab. Saya dah sebut tu. Budak kepada Mughirah bin Syu'bah. Dan kita dah cerita orang kali bila tu kita cerita. Dia pandai buat khanjar, pisau. Kan? Bila dia mengadu kepada Umar bin Khattab, Sayyidina Umar, dia kata Mughirah bagi kerja lebih kat dia. Umar kata takut pada Tuhan dan taat kepada Tuhan kau. Tapi Umar nak cakap dengan Mughirah, tapi tak abang lah kat dia. Tak apalah, aku settle. Dia kata yasi'u adluhu kulla ahad illa ana. His justice sufficient everyone except me. Maksudnya dia punya keadilan itu cukup untuk semua orang, tapi tak cukup untuk aku. Bila Sayyidina Umar lalu tengok dia, satu hari dia duk asal pisau. Umar kata, aku dengar kata hang pandai buat pisau, khanjar. Dia kata aku akan buat satu pisau yang mana semua orang akan ingat tentang pisau tu. Sayyidina Umar kata kat Abdul Rahman bin Auf, hantar budak tu tadi ni, dia ubut aku tu. Sayyidina Umar khalifah, dia ubut aku. Tapi Sayyidina Umar tak ambil tindakan. Budak Mughirah. Tapi betul ya, dia pergi buat satu pisau masa sembahyang subuh. Ketika Umar sedang salat, dia pun pergi ke depan dan tikam Umar. Umar tak tahu siapa yang tikam. Kena tikam, Umar kata akalani kalb. Umar kata anjing gigit aku. Sebenarnya dia ditikam. Dan dia jatuh. Abdul Rahman bin Auf jadi imam dan cepat-cepat. Dan soalan yang pertama Umar tanya, siapa tikam aku? Temu ghulam Mughirah bin Syu'bah, Majusi. Selamat, alhamdulillah yang tak menjadikan aku dibunuh oleh orang Islam. Budak Mughirah bin Syu'bah. Tapi Al-Mughirah bin Syu'bah tu sendiri sahabat Nabi. Dia ada beberapa isu kontroversi. Termasuk dia telah dituduh oleh Abu Bakrah An-Nufi' bin Haris. Dia telah dituduh berzina zaman pemerintahan Umar, Mughirah ni. Tapi An-Nufi' bin Haris dia tak ada bukti. Abu Bakrah tak ada bukti. Dan Abu Bakrah kena sebat 80 rotan. Dia nampak kain di rumah Abu Mughirah tu terangkat. Dia nampak Mughirah dengan satu orang perempuan yang dia katakan perempuan lain. Mungkin perempuan tu Mughirah kahwin, tak abang kat dia apa kan. Tapi yang penting bila dia tuduh main kepada Sayyidina Umar tindakan. Dan Mughirah dilantik. Pada zaman Ali naik jadi khalifah, Mughirah memberikan nasihat-nasihat yang bagus kepada Ali pada awal zaman pemerintahan Ali.
Mughirah kata Ali, hang jangan pecat ni orang-orang Osman ni, jangan pecat. Kalau pecat jadi masalah. Ali tak dengar nasihat Mughirah. Dan Ali pecat. Bila Ali pecat, sangkaan buruk telah timbul. Dan kemudian Sayyidina Al-Abbas lah kata, sesungguhnya nasihat Mughirah yang awal adalah betul. Dia sahabat Nabi SAW dan ada krisis dengan sahabat. Tapi dia sahabat Nabi SAW. Kata Mughirah radhiyallahu an. Sebab tu saya nak sebelum tu. Adalatus sahabah, keadilan sahabat yang ditarjihkan oleh ahli sunnah. Bukan maksud sahabat ni maksum daripada dosa. Setengah puak-puak ustaz ni bila dia ceramah dia jadi macam terbalik. Syiah kata imam-imam tak pernah buat dosa. Puak Sunni ni pergi kata sahabat pula tak pernah buat dosa. Jadi terkalih hak ni pergi ikut ni. Dua-dua tak penting. Sahabat pun buat dosa. Ada sahabat yang berzina pada zaman Nabi, Nabi hukum. Tapi adalah bermaksud sahabat tidak menipu berhubung dengan riwayat daripada Nabi SAW. Setelah berlaku tatabbu' dan tak ada siapa boleh kata mereka menipu. Kalau kata tipu, mereka kena proof satu hadis. Hatta Aisyah mengkritik beberapa riwayat. Al-Ijabah, Imam Zarkashi tulis satu kitab, himpun kritikan-kritikan. Mastadrakat huwa Aisyah ala sahabah. Kritikan-kritikan Aisyah pada sahabat. Kita dapati bukan bila Abu Hurairah kata, ada juga sahabat lain yang kata, mungkin salah faham dan seumpamanya. Tetapi tang kata tu nak kata suatu orang telah terbukti berbohong, tak ada. Maka adalah, maka tak bohong kepada Nabi SAW. Imkaniyah, kemungkinan mereka melakukan dosa, mungkin. Kata Ibn Taymiyah mungkin. Tapi kalau kita pun berhak Tuhan ampun, dapat kelampunan Tuhan, mereka lebih berhak mendapat keampunan Tuhan kerana mereka bersama dengan Nabi SAW dalam jihad. Okey. Kata Murrah, sa'ala ahadun Rasulullah anid dajjal akthar mimma sa'altu. Kata Mughirah, tak ada satu orang yang tanya Nabi tentang dajjal yang lebih banyak daripada aku tanya. Ni kata Mughirah lah. Saya tak tahulah dia survey ke ataupun dia rasa-rasa ke. Pasal ramai juga sahabat yang tanya. Huzaifah dan seumpamanya tanya Nabi banyak. Tapi Mughirah barangkali dia tanya banyak sungguh kot, jadi dia timbulkan hal ni. Wa innahu qala li, Nabi kata kepada aku, ma yadurruka minhu. Nabi tanya, apa yang memudarat kau? Apa siapa yang kalut sangat tu? Maksud lebih kurang begitulah. Apa siapa yang kalut sangat tentang Dajjal ni? Apa yang memudarat kamu? Lebih kurang macam itulah. Dajjal tak main lagi. Jadi di barangkali dia tanya banyak sangat kot. Nabi kata, apa yang kalut ni? Bukan Nabi tak marah soalan tu, maksudnya Nabi kata pasal apa yang hendak tanya banyak sangat tu? Apa yang memberi mudarat kepadamu? Kata Murrah, li'annahum yaqulun, kerana depa kata, dia dengar orang kata, inna ma'ahu jabala khubzin wa nahra ma'in, kerana Dajjal ada bukit roti banyak, wa nahra ma'in, dan sungai air. Jadi roti pun ada, air pun ada. Roti ni mewakili makanan lah kan. Mungkin ada orang tak minat roti, dia takut Dajjal main, aku tak risau, aku akan makan roti. Kan? Dajjal main belakang lah, main Kentucky, main pizza, main semua. Kan maksud makanan lah, dia simbol kepada makanan lah. Jadi bila Dajjal main, orang tengok ada macam-macam, makan ada, minum ada, semua orang kagum dengan Dajjal. Kata Nabi, bal huwa ahwan 'ala Allah min dzalik. Nabi kata benda tu sikit saja untuk Allah. Ahwan 'ala Allah min dzalik. Hadis ni riwayat muttafaqun alaih. Maksudnya benda ni tak besarlah untuk menyebabkan orang yang beriman jadi sesat. Kau orang beriman tengok roti Dajjal menitik elok, tak apa, syirik pun tak syirik lah, boleh makan roti je Dajjal. Dah. Nabi kata tak. Happy dia ikut Dajjal tu memang padan dah, memang buah belah nak sesat dah. Kalau Dajjal tak main pun memang itulah jalan dia. Dajjal main, dia cuma dapat kekuatan baru saja. Namun orang yang beriman dengan sebenar-benar iman,
Allah Azza wa Jalla akan selamatkan dia daripada Dajjal, seperti mana yang kita sebut dalam cerita Dajjal dalam hadis-hadis yang panjang sebelum pada ni. Wa an Anas radhiyallahu anhu, kita sambung sekali. Daripada Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Nabi menyebut tidak ada nabi melainkan dia memberi amaran umatnya kepada umatnya tentang si buta yang dusta. A'war maksud buta sebelah, yang buta, macam mata Pirates of Caribbean tu lah, mata apa, macam melanun-lanun, dia buta sebelah. Ala innahu a'war, ketahuilah dia buta sebelah. Inna rabbakum azza wa jal laisa bi'awar, dan Tuhan kamu tak buta sebelah. Tuhan kamu tak buta sebelah. Ini panjang perbahasan ulama tentang sifat Tuhan apabila berkaitan dengan Nabi kata Tuhan tak buta sebelah, adakah Tuhan mata dua? Dan ini khilaf panjang di kalangan ahli kalam dan seumpamanya. Bukan tempat kita nak bahas hal ni, cuma nak ceritanya Nabi kata tak perlu heran lah kok mai satgi aku keliru lah, Allah Tuhan ke Dajjal, macam mana? Nabi kata simple lah, Tuhan tak buta sebelah lah. Takkan tengok mai satu orang mata buta sebelah cemeh macam ni, Tuhan ke Dajjal ni? Sampai terang tu memang teruk lah, jenis tak mengaji apa. Duduk saja kan. Maktubun baina ainaihi kafara, Nabi kata ditulis antara dua mata dia kafara. Kafara ni kufur. Ditulis kafara boleh dibaca. Dalam hadis lain Nabi kata dia boleh dibaca oleh orang yang boleh membaca dan juga orang yang tidak boleh membaca. Yaqra'u kullu mu'min ummati, semua orang mukmin boleh baca, walaupun dia tak masuk sekolah kafar, kaf dengan dal tak kenal. Tapi bila Dajjal mai, kerana dia orang semayang, orang minta Allah Ta'ala punya, dia boleh baca. Dia boleh baca. Bukan kata Tok Safi mengaji Jawi, pergi mengaji lah. Dia kata aku tak mengaji apa, Iqra' tak apa, Dajjal mai boleh baca. Janganlah. Maksudnya orang mukmin semua boleh baca. Kafara, ulama khilaf, adakah kaf tu tak apalah, ulama-ulama kita kan dia tolong bahas. Dia panjangkan, kita tak payah panjang tak apa, tapi saya sebut bila. Dia kata adakah kaf tu dia ada tanda sikit supaya bunyi kaf tu macam kaf alif. Supaya kaf alif. Alif dalam Arab ni dia boleh cut atas sikit, tanda atas, tanda mat. Maka dia jadi kafir. Masuk seorang yang kafir. Ataupun kerana kafara macam jadi fa'il bukan isim fa'il. Jadi fa'il perbuatan telah kafir. Saya ingat tak payah kot. Tak apalah ada kitab-kitab sebut, tapi saya sebut. Yang penting Nabi kata mai tu kita boleh baca. Jadi tak payah panjang bahas lah. Macam orang bahas bahtera Nabi Nuh ni buat daripada pokok apa? Tak payah. Lah kali dia kata buat daripada kayu lah. Kayu kokor, nak pergi nega lagu buah dia. Jadi tak payah. Dia bahtera selesai masalah. Kau kata kita nak pergi ambil bahtera tu, nak pasang hak kayu-kayu lebih, nak bubuh sampung rumah kita pun tak. Kita ya kira bahtera cukup. Maka agama tak suruh ni cari nyusahkan diri hal ni. Ini tidak memberi faedah. Yang saya sebut tak memberi faedah. Allah Ta'ala sebut Fir'aun. Dia sebut tungkat Nabi Musa. Tak payah duk cari apa jenis tungkat Nabi Musa. Kayu ni adalah kayu pokok kampung kita ke, ataupun kayu ni tungkat ali ke, tak payah duk merepek. Kalau hampir buat kayu jenis apa mahal 30,000, 50,000, 100,000 sebatang pun hang pukul laut merah tak terbelah. Tapi kalau lidi pun Nabi Musa pukul kerana dengan izin Allah Azza wa Jal, dia terbelah. Bukan soal jenis kayu. So tak payah pergi merepek pasal kayu tu. Allah kata, Nabi kata maktub baina ainaihi kafara. Semua boleh baca. Yang boleh baca, tak boleh baca, semua tetap akan boleh membaca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan yang boleh membaca dan selamat daripada fitnah Dajjal. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan?
Ada soalan? Ya. Ha? Terjemahan yang tepat untuk perkataan illah. Saya nampak macam ada Ustaz Salman. Ustaz Salman lah? Masya Allah, ni Ustaz Salman. Sebelum saya jawab, Ustaz Salman Ali, Syekh Salman Ali. Dulu Ustaz Salman ni duduk kecil-kecil, duduk main IQ kecil. Sekarang dia menang di UAE, pendebat Arab International. Tak pernah pindah Arab pun. Dan Qatar ambil dia kerja di Qatar. Dan dia jadi guru anak-anak Arab di Qatar. Jadi kita bangga awak lah Ustaz Salman. Entah kata apa tadi? Tentang illah. Illah, nak kata terjemah Melayu apa illah? Tapi illah, asal illah ni, kalau dalam hadis, illah dan ilal maksud penyakit hadis. Illah ni maksud penyakit, yang maksud punca masalah. Illah di dalam fiqh, mudah nak terjemahnya ialah punca hukum. Punca hukuman tu berlaku. Mungkin siapa ada perkataan ni disebut pada saya, tapi saya selalu terjemah punca hukum lah. Kenapa arak haram? Puncanya kerana memabukkan. Kerana memabukkan, maka itu punca hukum. Ada benda yang diketahui punca, ada benda yang tak diketahui punca. Tauqifiyah. Pasal apa sembahyang subuh 2 rakaat tak tahu punca? Tuhan perintah yang tu ya. Kok kerana mata kita ada 2 biji sama dengan sembahyang subuh, tak boleh. Tak boleh. Geng tarekat ada yang buat kerja macam tu, tapi kita tak buat. Kita tak buat. Marah orang tarekat bagi-bagi dah apa tak? Bagi okeylah. Persoalan mengenai Syiah. Hadis menyatakan, ku tinggalkan kepadamu 2 perkara, sekiranya kamu berpegang kepadanya keduanya, sehingga kamu tidak akan sesat, iaitu Quran dan sunnahku. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Hadis itu memang tidak diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi dia diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta Imam Malik. Di dalam riwayat Muslim memang dia kata kitab Allah wa itrati. Kitab Allah wa itrati. Kitab Allah dan itrahku. Itrah yakni kaum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kitab Allah, sunnah tu pun ada. Kitab Allah dan keluarga pun ada. Maksudnya keluarga Nabi, Nabi kata hablun mamdudun bainas sama'i wal ardh. Adalah merupakan tali yang memanjang antara langit dan bumi. Kaum keluarga Nabi ni banyaklah. Isteri Nabi, keluarga Nabi. Bukan Ali je keluarga Nabi. Ummu Salamah, keluarga Nabi. Aisyah, keluarga Nabi. Walaupun dalam hadis Ashabul Kasa atau Kisa, itu disebut tentang anak-anak Nabi, Ahlul Baiti. Tapi Ahlul Bait, ayat Quran dalam surah Al-Ahzab, Allah Ta'ala cerita tentang waqarna fi buyutikun, supaya isteri Nabi duduk rumah Nabi, sehingga Allah menyebut innama yuridullahu liyutahhirakum ahlul bait. Sesungguhnya Allah Taala mau liyudhhaba ankum rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Allah Taala mau supaya membersihkan kekurangan kamu wahai ahlul bait, dan menghilangkan kekurangan kamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Tuhan mau untuk menghilangkan kekotoran kamu wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Sebelum itu Allah Taala bercakap tentang isteri-isteri Nabi. So isteri Nabi masuk sekali. Isteri Nabi masuk, Ali masuk, Al-Hasan masuk, Al-Husain masuk, Fatimah masuk, anak-anak Fatimah tentulah masuk. Mereka di kalangan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat Quran mengenai kewajipan berpegang dengan tali Allah disebabkan berpegang pada Ahlul Bait.
berpegang pada Ahlul Bait. Ahli sunnah tak ada masalah dengan Ahlul Bait. Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak ilmu dia ambil di kalangan Ahlul Bait. Hatta Imam Syafi'i di kalangan Ahlul Bait. Banyak riwayat-riwayat daripada kaum keluarga Nabi, daripada Ibnu Abbas, Ahli Bait, dan kita banyak riwayat daripada Ibnu Abbas. Apakah hukum rejam itu ijma'? Benarkah Dr. Asri tolak hukum rejam? Tak larat nak jawab. Baru ni saya pergi seminar syariah yang Selangor dan PAS Anjur, dan saya sebut benda yang sama. Bukan soal tolak tak tolak, satu hal perkara yang lain. Itu satu perbincangan fiqh yang lain. Tetapi saya sebut tentang masalah, apabila kita sebut syariat Islam, kenapa kita sentiasa terbayang hudud? Sebut syariatnya hudud. Nabi apabila sampai ke Madinah, Nabi nak jadi pemerintah Madinah. Nabi tak abang, wahai penduduk Madinah, aku jadi pemerintah Madinah, siapa curi aku potong tangan. Nabi tak abang yang tu. Nabi kata, ayuhan nas, iqra'us salam wa at'imut ta'am wa sallu wa nasun niyam udkhulul jannata bis salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, yakni berikanlah kesopanan, kesantunan, kedamaian di kalangan masyarakat. Wa at'imut ta'am, dan bagi orang makan. Pemerintah bagi orang makan, kita muslim tolong bagi orang tak ada makan. Wa sallu wan nasu niyam, semayang dalam keadaan orang lain tidur, yakni bangunkan kerohanian, spiritual. Kamu masuk, nescaya kamu masuk syurga dengan sejahtera. Ayat potong tangan ni memang Allah sebut. Satu ayat dah potong tangan dalam Quran. Tapi ayat supaya bagi orang makan, bagi zakat, Allah kata apa? Allazina immakkannahum fil ard aqamus salat. Orang yang kami bagi kuasa atas muka bumi, mendirikan salat. Wa atau zakat, dan menunaikan zakat. Diri salat. Solat ni maksud kena, pemerintah kena hubungan dengan Tuhan, kena bagus. Wa atau zakat, dan memberi zakat. Pasal apa dia tak abang puasa Ramadan? Pemerintah tak payah puasa kan? Tak, maksud bila mendirikan solat artinya puasa, haji ni, ibadat individu ni dia akan buatlah. Tapi dia terus langkah kepada wa atau zakat, memberi zakat, yang ni membabitkan ibadat, hubungan dengan masyarakat. So pemerintah kena ikhtiar, bagi zakat kena diurus dengan betul. Rakyat dapat keperluan mereka. Wa amaru bil ma'ruf, suruh buat baik. Buat baiklah Islam ni semua. Suruh orang bagi makan, suruh orang semayang, suruh orang ni, suruh orang bagi rumah, semua. Hak mana hak bagi kedamaian, kebaikan manusia, ma'ruf. Wa nahu 'anil munkar, cegah munkar. Bukan cegah tak semayang lah. Jangan riba, jangan rasuah, jangan apa, jangan salah audit, semua pak. Masuk belakang. Mungkar belakang. Agama. Tapi bila kita ambil semua tu kita buang, setiap kali cakap syariat, kita cakap hudud, kita sempitkan maksud agama. Ayat hak suruh orang bagi makan ni banyak lagi ni, kita tak bagi lagi. Kata Salim Awa. Salim Awa ni salah orang sarjana di dalam fiqh. Pada pemerhatian dia, kata dia hudud, bukan kita tolak hudud, tapi nak cerita susah nak buat hudud. Sehingga setakat 2 kurun yang awal saja umat Islam menekankan hudud. Selepas pada itu macam dah tak nampak bukti hudud berjalan. Pada zaman Abbasiyah dan seumpamanya, cerita perjalanan hudud ni tak kedengaran lagi. Apatah lagi pemerintah ketika itu wewenang. Maksudnya marah ke orang pancung kepala. Jadi wewenang berlaku. Rahal, golongan pengembara juga tak mencatatkan mereka melihat pelaksanaan hudud itu. Maka dia kata ada dalam kitab fiqh, tapi tak nampak cerita sejarah dia laksanakan di sana sini, tak nampak. Dalam dunia moden, hudud
yang cuba buat Pakistan dan Libya. Dua negara yang masukkan dalam dia punya kanun dia, dalam negara dia. Mereka enactment kan, tapi tak pernah berjalan. Dua negara yang bagi berjalan. Satu Sudan, satu Nigeria Utara. Jalan berapa tahun, kemudian stop. Hudud tak berjalan. Sebab Nigeria first potong tangan pencuri bisikal. Semua jerung-jerung tak kena. Pasal nak buat dia. Balik kepada ni, tokoh fik besar Syekh Mustafa Zarqa, dalam buku dia, dalam kitab Fatwa Zarqa, dia menyeru supaya bila Libya nak buat hukum hudud, dia kata kalau boleh jangan buatlah hukum rejam ni pada zaman lah. Dia hanya memberikan salah faham terhadap Islam. Di samping perbahasan tentang rejam tu, suasana tidak membantu. Nabi kata la tuqta'ul aidi fi safar wa la tuqta'ul aidi, dalam riwayat fil ghazw. Jangan potong tangan semasa musafir. Jangan potong tangan semasa peperangan. Maksud jangan potong tangan pencuri, jangan buat hudud semasa peperangan musafir. Kata al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam At-Tirmizi dalam Sunan Tirmizi, dia riwayatkan riwayat ini, dia terus sebut qaul ahli al-ilm, disebut, dia quote perkataan Al-Imam Al-Auza'i. Kata Al-Auza'i, kerana dibimbangi kalau dilaksanakan hudud dalam keadaan itu, orang lari pada agama kawan yang kena potong tu. Maka artinya kalau kita buat hudud orang lari pada agama, kita kena tangguh dulu. Bagi orang makan semua betul, rakyat semua dapat, semua okey, tak ada alasan pi pejabat zakat minta zakat terus dapat. Bukan bagi minta zakat, zakat kata hampir ni tangguh-tangguh, dia ni semua orang ada. Raja pun sama, orang bawah pun sama. Kita tak boleh potong balak, raja tak boleh potong balak, menteri tak boleh curi lembu, kita tak boleh curi lembu, semua sama. Di hadapan undang-undang, sehingga kata Nabi, jika Fatimah binti Muhammad pencuri ku potong tangan, kerana Nabi kata innama halakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihim asy-syarif taraku wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Oh, yang binasa orang sebelum daripada kamu, sebelum kamu, apabila orang mulia mencuri dipotong tangan, orang mulia mencuri dibiarkan, orang-orang lemah mencuri, noble man mencuri dibiarkan, orang lemah mencuri dipotong tangan. Nabi kata bukan bahagia buat hudud tu, halak, membinasakan. Bukan saya kritik hudud, saya kata kena ada suasana yang betul, baru undang-undang boleh berjalan. Nak sebat orang berzina tu ringkaslah, tu mungkin tak banyak masalah. Tapi nak potong tangan, bila kita potong zaman ni, orang ambil dalam YouTube, orang masuk YouTube. Lepas tu orang pergi rumah dia pula, tengok rumah dia rebek, dia potong tangan dia. Undang-undang kena hakim yang mutamakin. Nak putuskan kes cerai pun 2 tahun tak habis tu hakim ni. Lagi potong tak potong, potong tak potong, potonglah, silap. Nak kena hakim yang mutamakin, qadi yang alim. Ni bukan nak masalah putih tunang, putih tangan. Kena sediakan semua prasarana tu, bergerak. So saya kata bergerak ke arah masyarakat yang boleh buat hudud. Sebelum duk fikir nak buat hudud, sangat-sangat dah. Itu pikiran yang tidak membantu. Gerakan Islam telah keluar daripada kerangka fikir yang macam tu. Dalam dunia ni tak ada siapa berjaya lagi buat hudud melainkan Saudi. Tu pun hak curi minyak hak besar-besar tak kena. Mamak Bangla dengan Pakistan lah kena. Tapi baguslah sekurang-kurangnya depa tu tak curi. Adakah cara sembelihan korban dilakukan oleh Islam sekarang menempati syariat? Kedengaran orang Islam mempertikaikan kaedah sembelih yang kelihatan kejam barbarik, iaitu ketika haiwan direbahkan dengan kasar, diikat kaki dan dipotong leher. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Al-Hakim dan Al-Mustadrak, Nabi tengok satu orang rebah lembu binatang, ambil pisau duk asah siap. Nabi kata aturidu an tumitaha mautatain hala haddatta syafrataka qabla an turji'aha. Nabi kata awak nak bagi dia mati 2 kali ya?
Awak yang hang tak perasah pisau tu tadi sebelum hang bagi dia rebah. Agama. Bukan. Jadi orang tengok salah tu kita salah. Innallaha katabal ihsan, dalam riwayat Muslim, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu zabhah. Falyuhaddu ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Allah Ta'ala tulis ihsan kepada semua benda. Nak bunuh elok, nak sembelih elok. Hendaklah seseorang kamu tajamkan pisau dia, kata Nabi, dan rehatkanlah sembelihan dia. Ni tak dan nak sembelih ni, tak dan mati dah dulu. Kaki belakang cabut naik gatai, yang ni pusing, kedebuk kau ni. Nabi suruh rehatkan dia. Sebab tu kita pergi yang barat pun dia stunning, electrical stunning tu pun tak betul, dia kejang binatang tu pun sakit. Tapi dia mandikan dulu binatang dia mandi. Saya pergi tengok yang New Zealand dengan di Australia. Di New Zealand cantik, bersih dia buat, dan kemudian kita masuk tempat sembelihan dia tu, rumah sembelihan dia, tengok pun cantik. Pemandangan sama macam gambar alam susu iklan tu. Pemandangan kita masuk, nak disuruh kita pakai, dia tengok lembu tu masuk, dia mandikan, lepas tu dia bagi sedikit pasal Islam Muslim, pasal pengimport utama ni negara Muslim. Jadi mula-mula hatta oleh kerana dia, bukan kerana dia tu warak, tapi kerana dia memenuhi kehendak pengguna. Bila Iran mensyaratkan binatang yang disembelih hendaklah menghadap ke arah kiblat kerana syarat Syiah, maka dia ubah mesin dia tu supaya menghadap kiblat. Di New Zealand saya tengok 2-3 tempat sekali. Kemudian dia kena haiwan tu, dia hidung tu dia kena macam sikit lah, macam besi dah tu, dia kejang, tum, dia jatuh, dia ikut lorong dia tu. Kemudian hak sembelih tu bismillah, Allah Akbar, hebatlah kurus, tapi pisau dia hebat, sekali tarik dah putih habis semua ni. Maksudnya bukan putih tu, maksud cukup untuk dia panggil vessel of neck. Jadi benda yang menyebabkan urat tengkuk, yang menyebabkan kesakitan tu tak kena. Bila dia putus ini, kita nampak dia kejang, sebenarnya dia tak sakit, dia hanya tindak balas biasa. Kerana bila darah keluar dan nafas, kerana bila terputus urat yang menghubungkan antara pemberi isyarat, dia punya nerve di kepala ni dan badan dia, yang menyebabkan urat rasa dah tak ada sebenarnya. Sebab tu kita kena cepat potong. Ni pergi ambil pisau duk kelak tajam jenuh dulu heret tu tak boleh. Nabi larang benda macam tu. Jadi kalau kita buat, sebab tu orang non muslim ada, jangan buat benda yang menyebabkan mereka nampak kita ni barbarian. Bukan salah Nabi, salah kita buat. Sembelih unta je, saya kata unta bukan orang sembelih kepah kaki tarik macam lembu tu. Unta dia nahar, dia letak tu, dia toreh kat tengkuk dia. Unta merasa malu, mak bapak dia akan kena macam tu. Main Malaysia dia buat kerja macam tu, malu dia. Tu kita fasal li rabbika wanhar. Hukum sembelih secara memanggang tengah. Ni apa ni? Sri Lanka apa? Dia khilaf ulama dalam masalah ni. Sebahagian menyatakan memang ada mazhab yang kata sah apabila telah putus benda tu. Tapi ia menyanggahi sunnah Nabi SAW. Nabi tak buat pencung tu. Hendaklah dipotong seperti mana yang Nabi SAW lakukan. Wallahu ta'ala alam. Habis kat soalan. Satu lagi last. Ada soalan? Terus. Ada ya tuan-tuan? Jika tak ada, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Saya tahu sebahagian. Ni pada mana lebih afdal, korban dengan cara online, duit pada NGO, masuk korban luar negara, dengan korban di tempat sendiri. Kalau orang di tempat sendiri kita memerlukan, tempat sendiri tentu lebih afdal. Kalau dah tempat sendiri dah tak apa perlu, di tempat luar dah lebih perlu dah kita. Orang kita pun bagi ni daging korban, Allah tak salah, penuh peti air dah. Kira kita buat di luar, bagi pada yang lebih memerlukan. Cuma nak kena hati-hati dengan NGO ni, Palestin ke tak Palestin semua ni. Cerita ni atas kawan.
Dia ni ambil, kita tanya entah korban Palestin ni kat mana? Tak, anak ada kawanan Palestin dia buat. Kita bertanya Palestin tu, siapa yang tolong buat? Aku ada Palestin sana buat. Berapa kali lapis Palestin, lain kali tak sampai Palestin kat Malaysia juga yang makan duit tu. Saya pergi Palestin, saya sebut saya pergi Palestin, Gaza. Saya tengok kecewa, sebahagian hak duduk kat Malaysia ni nampak macam depa pejuang Palestin, kutip duit cermah mata. Pergi sana depa tak tahu apa. Orang sana pun tak tahu apa, kita pun tanya apa, dia tak ada perhubungan selama ni. Persoalan duit yang dia ambil ni dia pergi mana? Dan dia pergi sana dia nak tipu kita lagi bila pergi sana. Kami ingat masa kami pergi kereta tu kerajaan Gaza yang sediakan pasal kita wakil negara. Dia charge, dia main kita, dia charge duit kereta tu kat dia. Dia main dengan kita, dia main pun tiket kita bayar. Padahal kita tengok dia sampai di sana, kita tengok tak ada siapa kenal. Dia pun sambut kita dan depa tak kenal dia. Dia duduk sini semua ceramah dengan semua baju Palestin semua, orang kutip duit bagi kat dia. Ini benda yang banyak berlaku. Palestin tak Palestin. Sebab tu be careful dengan bagi duit belakang negara. Supaya tak ada orang yang ambil kesempatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.